Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah kita sambung perbezaan antara solat lelaki dan solat perempuan dalam sembahyang. Bincangan ni tak banyak, mungkin kita boleh habiskan satu bab terus lah. Sebelum tu kita pun hari ni kita duk dengar cerita, dua cerita lah. Satu, tak puas hati dengan sejarah. Nombor dua, liberalism yang melampau. Tuan-tuan, kita sebenarnya serangan ni serangan Mu'tazilah. Dia dah ada awal selepas 200 tahun hijrah dah ada golongan ni. Yang ni lah imam mazhab kita dulu lahir lawan dia orang. Yang ni hari ni dipanggil liberalism. Liberal ni dia daripada dulu dia ada sampailah hari ni. Cuma orang tak berapa nampak. Dia satu aliran ni. Dia ada satu pendidikan, dia ada satu aliran. Memang disemai oleh golongan-golongan musuh Islam ni supaya dia tak ikut Islam pada acuan betul. Dia bukan jadi kat Islam dia, semua agama lain jadi. Orang barat pun sama, golongan gereja dia pun dah lama-lama dah jadi modernis. Boleh kahwin laki dengan laki, dah mula tinggalkan ajaran agama. Agama lain pun jadi macam ni. Tapi Islam kena juga. Kena juga. Golongan ni sama dengan musuh-musuh Islam yang lain. Kerja dia nak perosak. Asal usul contoh Syiah. Syiah asal usul Yahudi buat. Yahudi satu agama lain. Dia duduk dalam Islam, pelopor ajaran Syiah adalah orang Yahudi. Purposely, semata-mata dia memang nak ubah struktur agama tu. Jadi dia bukan nak jadi agama, masuk dalam agama tu, tak. Nak porak-porandakan matlamat objektif dia. Dan perancangan ni detail sampai dia termasuk dalam institusi pendidikan, pentadbiran. Sikit-sikit lama-lama dia dah jadi barah lah. Kita tengok budak tu katanya dia hafal Quran. Betul ke hafal? Satu. Nombor dua, hafal Quran di bibir ni orang munafik pun boleh hafal, tapi hanya di bibir je, tak bawa kepada apa-apa manfaat pun. Ahli sihir aja dia yang pakai Quran juga. Jadi menghafal Quran tak bermakna anda ni terpelihara daripada dosa. Sebab tu kita bincang. Semalam kemarin saya bincang dengan profesor di UPSI. Kena buat satu silibus. Orang hafal Quran dia bukan hafal saja. Dia kena tahu guna Quran, tahu ambil hukum Quran, faham Quran. Sekarang ni kebanyakan produk hafal Quran dia memang hafal je. Adalah yang pandai, tapi majoriti dia hafal Quran. Bila datang isu agama, kita tanya fiqah, kita tanya tauhid, kita tanya apa, dia padahal Quran dalam kepala dia. Quran dalam kepala dia. Ayat tentang wuduk dia pun dia nak ingat balik. Kalau dia ingat pun cara guna tak tahu, cara faham tak tahu. Jadi produk hafal Quran hafal je. Ulama dulu hafal Quran, Imam Syafi'i hafal Quran, dia bukan hafal Quran je, konten tu sekali. Jadi nak kena revise balik, nak kena baiki balik. Itu yang hafal Quran pun dia tak akan buat perangai macam ni lah, melainkan ada doktrin lain sebenarnya. Jadi ideologi-ideologi ni menyedihkan kita, apatah lagi menjadi bahan senda gurau agama ni, dan dibuat oleh orang Islam sendiri. Orang Islam sendiri buat. Dan yang orang lain pun gelak. Orang Islam pun ada yang gelak, ada yang suka. Macam jadi bahan mainan.
Dan dilakukan dalam negara kita pula. Moga orang ni semua bertaubat. Moga ada tindakan susulan untuk future masa depan anak-anak. Moga ada tindakan, pasal kalau tak tindak, dia akan ada lagi. Dan tengoklah sehari dua, yang Melayu pun macam ada nak kesokong sikit. Walaupun tak sokong 100% perbuatan tu, tapi macam menyokong belakang tu. Jadi ni berjayalah musuh Islam mencipta manusia yang Islam, yang memusuhi Islam ni. Dia tak ada masalah kalau kita jumpa orang jahat yang memang rupanya jahat. Tapi kita bermasalah kalau kita jumpa musuh yang nampak baik. Jadi ni sesuatu kena buat lah. Pasal benda ni tak habis-habis. Akan datang 10 tahun, 20 tahun. Hanya nak pertahankan hak kebebasan bersuara, dia ada batas. Hak kebebasan orang Islam mana nak letak? Kita pun ada suara juga, bukan hak satu suara. Habis orang Islam punya hak tak nak bela pula. Andai kata kita buat macam tu kepada agama lain, apa kena? Jadi tak adil lah. Hanya orang lain perlu ada hak, Islam sendiri tak ada hak ke? Itu susah lah. Harap-harap perempuan tu taubat. Saya cakap lagi sekali, pandang orang dengan kasih sayang je. Hukuman juga, tindakan juga. Nah, jadi dengan kasih sayang tu, kesian tu budak. Kenapa kau boleh jadi macam ni? Dan tindakan kena ada, pengajaran supaya tak jadi lagi. Dan orang lain pun tak boleh sayang-sayang, kesian-kesian, biar. Tak boleh juga. Jadi tindakan macam Allah Ta'ala lah, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Dalam penyayang dia, kalau orang berzina, dia suruh hukum. Tak adalah Allah kan Maha Penyayang. Kalau minum arak, kau kenalah hukuman minum arak. Tapi tak hilang sifat penyayang Allah Ta'ala tu. Anda faham ke? Wallahu ta'ala alam. Kena bicara balik lah. Benda ni sekarang ni tak clear. Dia ni siapa? Detail betul ke apa dia ni ke dia ni? Tak tahu dia punya status pun. Kita tahu surface je lah. Itu pasal bawa bicara. Negara ada undang-undang. InsyaAllah lah kalau kena sabit menghina agama, memang kena punya. Tak sikit banyak kena punya lah. Jadi ni pun 40,000 ni kat Jamin ni. Pi carilah, tak tahu siapa lah. Tak derma lah, pergilah minta. Tak tahulah asal nak tolong ke apa. Mana tahu berkenan ke apa. Okey. Beza antara lelaki dan perempuan dalam sembahyang. Perempuan disunatkan berbeza dengan lelaki dalam 5 perkara. Menghimpunkan, merapatkan setengah anggota dengan yang lain ketika sujud, iaitu dengan merapatkan kedua siku, kedua rusuk ketika sujud, dan merapatkan perut dengan kedua peha. Keadaan ini berbeza dengan lelaki yang disunatkan supaya merenggangkan dua sikunya dari dua rusuk dan mengangkat perutnya daripada kedua pehanya. Al-Baihaqi meriwayatkan Nabi SAW telah berjalan di kawasan dua orang perempuan yang sedang bersembahyang. Lalu baginda bersabda, apabila kamu berdua sujud, maka himpunlah, rapatlah setengah daging anggota ke bumi. Sungguhnya perempuan dalam masalah tersebut tidak sama dengan lelaki. Okey. Yang dalam bab rapat-rapat ni, sebenarnya bab sujud tu aja dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab lain tak ada pun. Sujud tu je. Maknanya sujud ni perempuan dia tak boleh kembang, dia kena kepitkan tangan dia, badan kena rapat dengan peha. Tak payah saya tunjuklah, boleh faham kot. Jadi bila dia sujud tu dia macam kecut. Tangan jangan kepak, tapi jangan siku kena kat lantai, tak boleh. Macam kucing tu tak boleh. Memang kena angkat tapi dia kena rapat. Dia tak boleh kembang ketiak. Rapat, dan perut dia ni rapat dengan siku. Apa ni, dengan peha. Kalau susah nak buat, jangan paksa. Tegang perut nanti. Kalau badan kecil-kecil mungkin boleh lah kan. Ini sahaja yang bab rapat perempuan. Pasal Nabi pernah lalu tengok dua orang tengah semayang. Tengok Nabi tegur, kalau perempuan nanti sujud macam ni, rapatkan tangan tu, badan pun rapatkan lagi ke bawah. Kalau perempuan,
kat sini, inilah mungkin ulama-ulama ada sebahagiannya dia kiaskan supaya yang lain-lain berkepit, padahal cerita dia tang tu je. Jadi tak sesuai jugalah yang takbir pun kepit, yang sujud pun nak rukuk pun nak kepit. Dia tak ada, dia yang kat situ je, kat situ. Jadi kena ingatlah, itu pun sunat. Tengok atas tu, perempuan disunatkan berbeza. Sunat maknanya pada asalnya tak ada beza lelaki dengan perempuan. Kat mana tu saya cakap kalau tak boleh buat, jangan paksa. Lagi satu, kalau batal, Nabi dia suruh ulang sembahyang tu, nampak? Wahai wanita 2 orang, lepas ni jangan buat lagi macam ni, batal. Sekarang pergi sembahyang balik. Nampak? Kalau dia tak suruh ulang, sembahyang tu sah. Sebab tu ulama' ni dia pandai susun ni. Bunyi dia macam suruh, tapi suruh ni level sunat ke level wajib? Kalau level tu sampai membatalkan, dia wajib. Nampak macam tu? Larangan tu sampai makruh ke tak? Dia macam-macam lah kriteria. Sebab tu nak mengaji, orang awam memang kena ikut mazhab. Saya, kalau orang yang pandai betul-betul ulama hadis ke apa ke, dia ada satu level yang dia boleh nilai sendiri ke apa, Wallahu ta'ala, okeylah dia. Tapi ingat, Imam Bukhari, Imam Ibn Katsir, Imam Nawawi masih bermazhab lagi. Itu tara hebat macam tu pun. Pasal Imam mazhab dia cuba susun dalil macam mana nak faham hukum tu. Dia dah buatkan silibus tu. Kita nak buka balik silibus tu pening lah. Sebab tu ada orang, dia belajar Sahih Bukhari, dia belajar Sahih Muslim, bila dia jumpa hadis-hadis berkaitan dengan benda macam ni, dia cuba nak, Nabi, macam ni lah rupanya, tak sah sembahyang. Kau tengok situ je ke? Ni masalah. Dia kena ambil ramuan tu semua, buat tesis tu. Keberatan mana, lemah mana, apa tu, macam mana praktikal. Okey, ini kesimpulannya. Sunat perempuan rapat, nampak? Kalau kita buka Quran, kita buka hadis, ada jumpa hadis ni, yang ni. Kalau kita jumpalah hadis tu Baihaqi, kita buka Baihaqi, kita akan cakap orang perempuan mesti kena rapat, nampak? Kita tak cakap sunat dah, pasal Nabi suruh ni. Ini masalahnya. Dulu masa saya mengajar di satu tempat tu, orang-orang ni bagus, orang intelektual, tapi dia pegang terus Sahih Bukhari ke apa. Jenuhlah saya nak explain. Adonan tu. Bukan saya, kawan saya ngajar pun, saya datang, kena benda sama. Kawan saya bawa kitab Al-Um, masa tu memang kitab Imam Syafi'i pure. Ini mazhab Syafi'i, dah disaring, dah dikemas kini. Yang kitab tulisan Imam, kitab lama tu, Al-Um. Al-Um ni memang tulisan Imam Syafi'i. Bila tu, Ustaz, kan ada hadis sahih, ini ikut mazhab Syafi'i. Macam tu. Dia nak buka balik bahan mentah tu, dia nak keluarkan balik bahan mentah tu, Imam Syafi'i dah susun dah formula tu. Letih lah. Kalau nak mengaji yang macam tu, dia lain kelas lah. Bulughul Maram ke apa ke, kita bincang hadis je. Tapi awam, you pecah kepala nanti buat benda tu je. Katalah, takkan semua nak duduk kat sini 2 hari bincang pasal sujud ni je. Keluar balik ni, keluar pula Imam Hanbali kenapa cakap macam ni. Itu dah nak jadi mufti ke? Sudahnya ustaz cakap je lah, sunat ke, sah ke, batal lah. Itu yang jadi buku ni, sah tu. Tapi saya ceritalah sikit, kenapa yang ada semua nak kepit tu. Ada sebahagian ulama' dia kias ni ya. Kalau sujud Nabi tegur, mungkin rukuk pun, mungkin takbir pun elok kita rapat lah tu. Saya tak cakap dia salah, berhati-hati, tapi tak cantik lah pasal yang lain Nabi tak tegur. Itu saja. Jadi isteri beliau pun solat, isteri dia pun bukan seorang. Kalau adalah riwayat, mestilah Aisyah cakap takbir pun macam ni perempuan, tak ada. Jadi kita ambil kat sini dalam mazhab Syafi'i, orang perempuan tang sujud tu je rapat-rapat.
Jadi kangkang masa semayang tu pun tegak macam lelaki sama. Kadang-kadang semayang tegak tu pun nak rapat. Dah balancing out. Kena badan kemang. Ustaz, ini sunat kan? Sunat. Mana kalau perempuan tu buka tangan? Tak ada. Tak ada badan. Tak ada batal. Tak ada batal. Dia sunat. Jadi lain berdiri, takbir boleh kembang. Tak payah mencunia macam tu. Sujud, rukuk tak payah nak kepit-kepit tu. Ini yang lebih tepat. Jadi ini pun sunat. Kalau badan rasa tak selesa, buat je macam biasa. Kalau tak ngaji, sampai bila tak tahu, perempuan kena rapat ke, batal ke, makruh ke, tu hukumnya sah. Buat macam ni dapat pahala sunat. Itu je. Satu. Nombor dua, perempuan hendaklah merendahkan suaranya di khalayak lelaki yang bukan mahramnya. Oleh itu, dia tidak boleh menyaringkan bacaan dalam sembahyang yang dibaca dengan nyaring kerana dibimbangi berlaku fitnah. Firman Allah Ta'ala, auzubillahi minasyaitonir rajim, fala takhda'na bil qawli fayatma'alladhi fi qalbihi maradu. Dan janganlah kamu bercakap dengan lemah lembut, lunak sehingga berkeinginan orang yang ada penyakit dalam hatinya, fasik dan kurang warak. Al-Ahzab. Allah Ta'ala cakap apa kat sini? Ayat perempuan ni dilarang bercakap dengan lemah lembut pada orang asing, bukan mahramnya, kerana dikuatiri ada tertarik oleh orang yang kurang warak. Sebab tu kita kadang-kadang orang perempuan ni dia bicara, dia jadi macam pemberita ke apa ke, kena cakap ngeng-ngeng, kita pun jadi syok dengar, baru bercakap. Mungkin dengan bacaan dalam semayang tu pun boleh buat orang terpesona mungkin. Jadi sunat direndahkan bacaan kalau ada orang asing dalam rumah. Kalau dia seorang-seorang je dia nak kuat, tapi kuat ni pun tentulah kuat level mana, bukan macam lelaki juga. Kuat tara sendiri boleh dengar. Kalau dia jadi imam isyak kepada anak-anak perempuan dia, mak duduk jadi imam, bolehlah kuat sikit, tapi tak sampai macam lelaki lah. Tu. Kalau semayang zuhur tetap senyap lah. Tetap senyap. Ni kalau ada suara dia nak baca, kalau ada ipar ke apa ke dia semayang, maka rendahkanlah suara itu. Cakap slow-slow sikit, baca slow-slow sikit. Ini menunjukkan bahawa suara perempuan itu kadang-kadang boleh membangkitkan fitnah. Oleh itu dia dituntut supaya merendahkan suara ketika di khalayak lelaki yang bukan mahramnya. Umum ini semayang, lain lagi lah. Lain lagi lah. Tak usah ceritalah bab-bab lain tu. Panjang pula cerita. Kita cerita dalam semayang. Apa saja komunikasi. Sebab tu ulama' dulu kata apa? Kalau perempuan dia cakap dengan lelaki dia tak kenal, jangan cakap dalam lembut. Cakap keras sikit. Jangan ngeng-ngeng habis bang ke ni ke tu tak kena. Memang ada dalam larangan tu. Ini berbeza dengan lelaki. Lelaki disunatkan membaca dengannya kuat nyaring ketika semayang, pada semayang baca nyaring. Lelaki kalau semayang tang isyak maghrib, semayang matahari tak ada ni, subuh maghrib isyak, memang disunatkan kuat. Perempuan yang tang tu kau dielokkan rendah. Itu. 3, apabila berlaku sesuatu pada seorang perempuan ketika sembahyang dan dia ingin menyedarkan, memberitahu seorang di kelilingnya bagi sesuatu perkara, maka dia hendaklah menepuk dengan memukul belakang tapak tangan kirinya menggunakan tangan kanannya. Manakala bagi lelaki apabila berlaku sesuatu dalam sembahyang, dia disunatkan bertasbih dengan suara yang tinggi, bukan dengan niat tanbih, memberi ingat. Ini berdasarkan kepada apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an bahawa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang merasa ragu terhadap suatu perkara yang perlu diingatkan ketika sembahyang, maka hendaklah dia bertasbih, kerana sesungguhnya apabila dia bertasbih, perkara yang diragukan itu akan diberikan perhatian. Manakala menepuk tangan hanyalah bagi golongan perempuan, iaitu dengan memukul belakang tapak tangan kiri dengan tapak tangan kanan.
Dalam sembahyang kita nak tegur imam ataupun suami, ada salah dia buat. Orang lelaki disuruh subhanallah, kuat sikit supaya orang depan boleh alert, oh ini aku ada masalah ni, sembahyang aku ada masalah, apa benda aku buat tak kena ni, orang lupa baca Fatihah misalnya. Dia boleh ingat. Tapi bila perempuan, bezanya nak menegur, dia kena tepuk tangan je ni. Tepuk, dia tak boleh cakap sampai tara tu sekali. Ini mahram lah. Tapi ikutlah. Kalau ada suami semayang macam tu, kita nak tegur tu boleh juga pasal suami. Tetapi Nabi cakap macam mana? Macam tu. Tepuk sekali, 2 kali, 3 kali, tak batas semayang. Pasal buat benda ni dia sebab. Sebab. Jangan cakap mam Fatihah lupa, batal semayang kita. Imam pula jawab ya ke macam tu. Habis satu masjid habis lingkup. Tepuk nyamuk. Itu pasal laki tak boleh. Laki kena cakap subhanallah, yang tepuk perempuan. Tapi kalau dah jauh, apa dia dengar tepuk tu? Ni tengok situasi yang kita boleh buat lah. Kita boleh buat. Perempuan lagi lah ada bidai tirai, tak nampak orang lelaki semayang. Tapi hukum dia, undang-undang dia, kalau nak menegur, dia kena tepuk. Seluruh badan perempuan 4 adalah aurat, kecuali muka dan kedua tapak tangannya, sebagaimana yang telah dijelaskan firman Allah Ta'ala, wala tubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, dan janganlah mereka itu perempuan-perempuan menampakkan perhiasan mereka kecuali apa yang zahir daripadanya. Yang masyhur di sisi jumhur ialah yang dimasukkan dengan perhiasan adalah anggota-anggota dan yang dimasukkan dengan apa yang zahir daripadanya ialah muka dan 2 tapak tangan. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu Kathir. Perempuan ni aurat dia tak kisah semayang tak semayang pun sama je, ialah muka dan tapak tangan. Sebab tu ada yang sampai tutup yang depan, tutup depan bagi tapak tangan, itu baguslah. Tetapi adakah belakang ni pun aurat? Ada pandangan kata depan dan ni sekali, sampai sini pergelangan cukup. Ada yang berhati-hati, ni pun dia cover. Itu pandangan, tak kisahlah kot mana pun. Jangan gaduh kat situ. Abu Daud dan lainnya meriwayatkan daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha bahawa dia telah bertanya Nabi SAW, adakah seseorang perempuan itu boleh sembahyang dalam keadaan memakai baju dan tudung kepala tapi tidak memakai kain sarung? Jawab Nabi SAW, boleh, jika pakaiannya, bajunya itu panjang, labuh sehingga menutup zahir bahagian atas kedua kakinya. Dia tak pakai kain sarung ke, tak pakai apa ke, yang penting dia tutup lah. Sebab itu masalah aurat ni, dia bukan masalah tudung, masalah baju kurung, masalah baju jubah. Dia masalah baju tu tutup dah tutup. Syarat dia longgar, tak tembus, bukan berbentuk badan, okey. Warna, apa nama, ada bunga tak ada bunga, itu tak ada campur. Sebab tu kalau tak ada, lawak lah cerita. Kalau tak ada tudung, ustaz macam nak semayang baldi pun tak apa. Baldi tu bukan tudung. Yang disuruh bukan pakai tudung, tutup aurat. Tudung salah satunya. Kalau langsir ni boleh, buka lah langsir ni, balutlah. Itu je lah. Guni cili lah. Tebuk lubang, pakai guni. Suat khabar, tak kisah apa benda pun, matlamat dia menutup. Ni masalah biasa apa? Tak ada telekung. Tak ada telekung, baju pula, dah baju sini, dah sampai sini, susah lah. Kain pun senteng, itu tak lepas lah. Nak cari kain guni kat mana? Sebab itu kalau dah berumur ni, tak nak susah-susah bawa telekung, pakailah baju yang boleh sembahyang terus. Kalau tidak, jenuh nak enjing-enjing, kadang tinggal, lupa, masalah. Kalau kita dah pakai elok, tutup labuh, tangan je nampak, kaki sampai tutup atas kaki, mana labuh ngam-ngam kaki tak nampak lah. Labuh ngam-ngam kaki tak nampak. Boleh je.
Tapi seluar ni kok mana pun dia berbentuk. Kalau dia nak semayang masalah lah. Bila dia rukuk apa semua. Biar besar sikit lah kalau seluar tu. Seluar yang boleh masuk nangka dalam tu kan. Okey lah. Kalau dah pakai seluar, mana maunya yang besar-besar ambil pakai kain batik. Itulah pula masalahnya. Nah, dia tanya Nabi, adakah seorang perempuan tu boleh semayang dalam keadaan memakai baju dan tudung kepala tapi tak pakai kain sarung? Orang pernah tanya. Mungkinlah tertanya-tanya. Pakai telekung je, dalam tak pakai apa-apa. Dah lah telekung kau warna hitam tak tembus apa-apa. Kira tutup lah tu. Goyang tak batal. Pergerakan dia apa pun jangan menampakkan tu. Tapi ada tempat yang tak boleh tu, tak boleh hilang bentuk. Ni kepala dia mesti bulat. Ni bahu kan, bahu. Lepas tu kita rukuk belakang kita, itu tempat-tempat dimaafkan. Kok mana pakai baju apa pun dia mesti berbentuk. Kat situ memang tak boleh elak lah. Apa macam perempuan dia pakai baju panjang tu, baju baik kan. Tapi kaki bahagian bawah ni dia pakai seluar. Kau faham? Boleh seluar kena besar. Tahu? Ya, seluar macam baju Punjabi tu lah. Tapi seluar tu kena besar lah. Lepas tu kena labuh lah. Jangan senting atas buku lali pula. Kena tutup. Kita tak apa, dia orang tak boleh. Kita sampai lutut. Perempuan sampai buku lali tu tutup. Bawah lah, maknanya kena lantai. Syarat dia kena lantai. Tengok ni. Mana? Kaki tu khilaf juga. Ada yang kata tak boleh, ada yang kata itu termasuk tu ni cakap. Labuh hingga menutup zahir bahagian atas kedua kakinya. Maknanya labuh yang sampai kaki tak nampak lah. Tapi dalam pergerakan kadang-kadang dia tersilap. Itu nak buat macam mana? Kan? Sebab tu saya cakap kalau seluar kena besar. Kalau seluar kecil daripada kaki memang nampaklah kaki. Dah pakai stokin pula. Macam tu. Banyak pula aksesorinya. Jelaslah di sini bahawa apabila pakaian itu menutup zahir bahagian atas kedua kakinya, kenapa dia tak cakap bawah kaki? Habis berjela lah sampai bawah kaki. Mana orang pakai baju sampai labuh, sampai menyerit-nyerit. Itu pun tak elok. Perempuan boleh labuh sampai tutup semua kaki. Laki elok senting atas buku lali. Tapi kalau melampau macam pengantin, ada orang pegang tu, tak boleh dah. Dah dilarang dah macam tu. Ada limit dia. Ketika berdiri dan rukuk, ia pasti akan tertutup ketika sujud dan juga menutup tapak kakinya disebabkan berhimpunnya rapatnya setengah anggota dengan setengah anggota yang lain. Bila dia rapat, bila dia sujud, pastikan baju dia ataupun apa yang dia pakai tu boleh tutup juga tapak kaki dia. Susahlah pakai seluar tadi. Tu yang dia pakai stokin tu. Ni labuh ni memang kena labuh lebih sikit. Baju dia pun memang kena labuh sebenarnya. Kat sini yang kata ulama seluar ni ada yang reject. Pasal bila time sujud tu problem. Time semayang, time rukuk okey. Bila time sujud kaki terkeluar. Kaki terkeluar. Dia ambil alternatif pakai stokin. Itu pun dibincang juga. Stokin ni lepas ke? Pasal dia berbentuk. Jadi ragu-ragu, tinggalkanlah ragu. Macam tu. Baik. Ni Syafi'i. Habis cerita Syafi'i baru kita cerita mazhab lain. Nanti otak tu jadi ada macam-macam nak kena overhaul nanti. Kejap lagi tak salah ikut. Ambil je yang ni dulu. Jadi larangan seluar pasal tak hati-hati time sujud. Macam mana nak buat? Londehkanlah seluar tu. Tu je lah. Londehkan sampai kalau kita sujud dia boleh tutup kaki. Turunkanlah sikit. Dah tak selesa. Tapi daripada tak semayang. Dia tak semayang. Dia cakap kat sini, jelaslah di sini bahawa apabila pakai itu menutup zahir bahagian atas kedua kakinya ketika berdiri dan rukuk, ia pasti akan tertutup ketika sujud dan juga menutup tapak kakinya disebabkan berhimpunnya rapatnya setengah anggota dengan setengah yang lain ketika sujud. Kan tadi perempuan sujud dia kena rapat.
Jadi kalau tak seluar dia tutup, kain dia tutup, baju dia ketutup, benda pun bagi tutup tapak kaki tu. Tapi kalau tak tutup, ni masalah. Taklah balik. Manakala aurat lelaki adalah di antara pusat dan lutut, di mana jika dia semayang dalam keadaan hanya menutup antara pusat dan lutut, maka sah semayangnya. Al-Darul Qutni dan Al-Bayhaqi meriwayatkan secara marfu', apa yang di atas dua lutut adalah aurat dan apa yang di bawah pusat adalah aurat. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu an, Jabir sembahyang dengan memakai satu pakaian baju dan dia menyatakan, aku lihat Nabi SAW sembahyang dengan satu baju dan pakaian. Dalam riwayat yang lain disebutkan Jabir telah bersembahyang dengan memakai satu kain yang diikat dari atas arah tengkuknya. Kebiasaan kalimah kain dalam hadis disebut izar. Antaranya adalah bermaksud pakaian yang menutup pertengahan badan, iaitu antara pusat dan lutut dan kawasan yang berhampiran dengannya. Okey. Lutut dengan pusat ini batasan. Kalau kita tutup, orang lelaki sah, orang perempuan tak sah. Tetapi tak digalakkan, bahkan boleh makruh kalau saja buat macam tu. Hukum sah, perbuatan boleh jadi makruh. Pasal apa? Kadang-kadang orang kita dia ambil kain, dia cekak sampai atas pusat dia, kena dengan lutut dia, dia semayang macam tu. Ada orang tutup dulu. Kalau terpaksa, itu je baju yang ada, dia pergi bendang ke apa ke, dah kotor ke apa, tak apalah. Tapi kalau saja, maka itu tak bagus. Pasal buat benda lain boleh pakai baju. Itu syarat minimum je. Kenapa ambil yang minimum? Kalau Tuhan cakap cukup macam ni, cukup macam tu je. Tak boleh lah. Nak cerita keterpaksaan dalam situasi tertentu, bolehlah macam tu. Jadi kita, kalau tak ada, kita duk pakai seluar pendek, tak ada apa, baju pun macam tak kena, ambil ke sarung tu ikat ni. Jangan bagi orang tengok lah. Semayang sah lah semayang tu. Dan kita pun terpaksa, bukan saja. Pergi duduk kat rumah, ada baju saja buat macam tu. Orang tu dulu biar dia. Dia pun tak tahu. Sah semayang, tapi tak cantik lah akhlak mana. Jadi kat sini, memang Nabi pernah buat. Tetapi Nabi ikat daripada kat tengkuk. Tengkuk. Tu hadis tu. Jabir telah bersemayam dengan memakai satu kain yang diikat dari arah tengkuknya. Tak tahu kain ihram ke kain apa ke, yang penting dia angkat tinggi sikit daripada pusat tu. Kalau kita ngam-ngam bagi balancing, ngam-ngam tutup pusat. Ini atas dua tersembul. Lutut pun macam ngam-ngam lepas tak lepas ni. Masa berdiri lepas, masa rukuk lepas, masa sujud lebur lah. Kain sarung tinggi mana? Jadi tak cantik lah. Dan Nabi SAW pernah semayang dengan satu baju. Kalau kita ada jubah dalam tak pakai apa-apa pun, tak tembus nampak, semayang. Pasal syarat sah semayang tutup aurat. Syarat sah tutup aurat bukan 3-4 lapis baju. Kalau orang dekat negara bersalji, mungkin 3 helai baju dia. Kalau orang tempat panas, mungkin selai. Selai tu macam mana Ustaz? Macam Eddie pakai. Jubah satu, dalam tak pakai apa. Tapi janganlah baju putih, dua orang nampak satu macam bayang-bayang tu. Tak boleh lah. Tak boleh lah. Aurat ni dia bukan saja tutup, dia tak tembus dan tak berbentuk badan. Tak boleh jugalah pakai baju ketat-ketat tu. Laki sama je sampai terbunjul-bunjul perut, berlipat-lipat juga. Berbentuk pun tak boleh laki, bukan perempuan je. Sama. Cuma yang boleh laki bawah lutut, atas pusat. Tapi dia tak cakap ketat boleh. Yang ni main basikal, bukan semua lah. Perempuan ke laki? Laki ke perempuan? Sama lah. Dia marah perempuan pakai fit-fit, laki tu pakai pun fit juga. Pakai macam ni, jumpa Tuhan nanti, Tuhan bagi ke? Pergi semayang maghrib, pergi masjid pakai baju basikal tu, pergi semayang Jumaat, tak sah semayang. Pasal tutup tapi tak lepas syarat ketat. Tapi orang lelaki
Sekarang suka pakai baju ketat. Lebih-lebih lagi dia moden ni, dia jubah pun ketat. Sampai nak rukuk pun nak beretes benang tu. Nak ambil wuduk tak tahulah macam mana. Nak lipat tak boleh. Dia dah macam tu lah. Cuba suruh dia tarik. Sudahnya tak semayang. Pakai jubah. Tahu lah dia potong ke, betul dia jahit balik ke tak tahu. Tu. Zip ke apa, kalau dia zip lain cerita lah kan. Tapi fitting tu, fitting tu tak boleh, tak kena. Baik. Kalau dia tak boleh angkat tangan ni, tapi dia masuk ke atas. Mana boleh, bukan cacat. Bukan kena simen. Nak lalu air atas tu. Aduh. Ini soalan budak darjah 3 boleh jawab. Tu baju basikal tu dia macam jersey kan. Ni baju cotton jubah ni yang fit tu, mana nak tarik, dia bukan elastik. Hasan punya baju repair jam tu pun tak berapa yang lepas syarat juga. Pergilah pakai baju macam pomen sikit. Yang ada test pen tepi ke apa ke. Baju apa, baju maintenance. Macam kau nak tangkap ikan pun ada. Macam nak apa, nak nori getah pun ada, tak tahu ni satu. Perempuan 5 disunatkan iqamah tetapi tidak disunatkan azan. Walau bagaimanapun sekiranya dia melakukan azan dengan suara yang perlahan, maka tidak makruh, dan azan tersebut dikira sebagai zikir yang diberi pahala kepadanya. Jika diangkat suara ketika azan, maka ianya makruh dan menjadi haram sekiranya dibimbangi berlaku fitnah. Orang perempuan duduk seorang-seorang rumah, dia nak azan kat dalam rumah dia boleh. Jangan kuat-kuat lah, takat dalam rumah dia dengar, dapat pahala. Tak makruh lah, dapat pahala zikir. Tapi iqamat memang disunatkan. Iqamat ni semayang sendiri ke, semayang ramai ke, iqamat tu sunat. Azan pun sunat. Semayang sendiri kat rumah saja nak azan, sunat lah. Tapi janganlah azan pukul 5.30 petang. Azan dia mesti time azan. Lepas azan tu kita pun seorang Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Iqamat sendiri semayang, tak apa. Sunat azan dapat, sunat iqamat dapat, semayang pun dapat. Tak nak buat dua-dua pun tak apa. Tapi perempuan dia beza sikit, azan jangan kuat-kuat, iqamat boleh. Itu pun suara takat biasa-biasa sajalah. Kalau azan pun tak boleh kuat, apatah lagi iqamat. Iqamat ni tahu tak apa, yang nombor 2 tu, yang nak panggil semayang tu. Perkara ini berlainan dengan laki, sebagaimana telah anda ketahui bahawa azan adalah sunat kepada laki ketika menunaikan semayang fardu. Laki dua-dua pun boleh kuat. Itu je beza laki dengan perempuan. Dah habis. Aurat, kepit mana nak rapat, suara tu, cara nak tegur, tepuk tangan. Habis. Adalah beza lagi saf. Perempuan kalau semayang jadi imam daripada anak ni, dia tak payah depan sangat, dia depan sikit je, setapak macam tu. Anak-anak perempuan lain pun semayang belakang, dia 5 orang kata, dia mak ke depan. Jadi imam macam kita juga. Tapi dia punya bacaan jangan kuat sampai orang lain dengar. Cukup anak beranak dia nak dengar, sudah. Bila ada anak lelaki dah mumayyiz, anak lelaki tu kena duduk depan. Mumayyiz ni apa? Dah akil balik, dah tahu baca, tahu beza baik dan buruk, dah kena lepas dah taklif syar'i. Kalau budak 6 tahun tu salah, dah tak depan. Dah tentu halanya tak tahu jadi apa. Sudahnya kan dia pusing balik belakang. Mak pun agak-agak. Kadang-kadang ada soalan yang tanya kat saya, anak saya dah jah 2 ustaz, dia nak duduk belakang saya ke, dia nak duduk depan? Puan tu sendiri patut tahu. Dalam zaman Nabi memang ada budak jadi imam, tapi budak yang macam mana? Tapi kalau anak kita semayang pun pandang atas, duduk kerja ni, kau janganlah letak depan. Takut tak sah semayang kau. Habis tu dia semayanglah sendiri, dia ikutlah mak dia. Kita tahu beza tu. Ni pasal susah lah kalau mak laki tak ada kadang kerja ke apa, anak ada laki dengan perempuan, siapa nak jadi imam? Situasi tu, tengok anak tu punya level. Kalau dah form 3 tu dah boleh lah kot.
Form 1 pun dah boleh dah, kalau anak yang okey-okey sikit kan. Kalau dah jam 6 ke bawah, budak sekarang ni tak tahu jadi apa lah. Kadang orang tua pun ada cuik-cuik orang semayang. Ada tengok video, gila apa orang tua tu, 3 orang ke apa kan, dia boleh tolak ni cuik macam ni. Memang batal semayang tu, tergelak-gelak orang tua. Aduh, ini kalau jadi imam pun batal kita punya semayang. Otak pun tak ada. Kadang-kadang budak tu kalau dia dah okey, dah jam 6 kita tengok dia semayang, okey dia ni, bacaan pun okey, dia pun tak main-main semayang. Kita tengok dia semayang, kita tahu lah. Adik cuba baca Fatihah, okey, surah okey, jadilah imam mak, dah apa, sah. Sah, tak ada masalah. Tengok kita sendiri ukur, ada anak kita umur macam ni dah okey-okey. Dan janganlah anggap dosa pula, dah lah ustaz nanti kan dia punya semayang pula tak sah, dia duduk belakang saya, mana boleh perempuan jadi imam kepada budak. Ni budak, kalau bapak budak duduk belakang memang tak jadilah. Nak ajar suami pula, suami mu'alab kata tak boleh, nak ajar dia sesi lain. Mula-mula dia masuk Islam tu boleh lah, ikut pasal dia pun sah tak sah pun dia baca pun tak tahu. Bila dia dah tahu dia kena jadi imam, dia tak confidence, semayang lah asing-asing. Ini laki aku ni dengan aku lagi betul ni, baru betul Fatihah ni, abang semayang sendiri lah. Kan kalau jadi imam saya kan dengan saya habis. Tak apa, boleh belaka, yang penting jangan risau. Kalau dalam belajar tak ada masalah, tapi belajar tu ada limit lah, jangan asyik nak belajar je, mesti ada tempoh. Habis dah, bolehlah balik. Sambung lah, sambung lagi sikit lah. Perkara yang membatalkan sembahyang. Dapat soalan? Tidak jawab soalan je lah, 10 minit dah habis juga. Ni kalau nak sambung biar ada satu cerita, banyak ni. Kalau perempuan sembahyang kan, perempuan sembahyang, dia pakai telekung kan, tapi telekung dia singkat sikit, tangan dia sujud buka, angin tiup, terangkat nampak dalam bagai t-shirt tu, nampak lengan, tapi yang nampak tu kawan dia lah, bukan lelaki, perempuan kan. Dia kira macam mana? Sembahyang ni, tutup aurat ni bukan kira ada orang tak ada orang. Bukan bermakna kalau tak ada orang boleh bogel sembahyang. Tutup aurat ni, syarat sah sembahyang ni bersendirian macam tu, apatah lagi dengan ada orang. Kalau tersingkap, tak sengaja, dia kena tarik balik, tak batal. Saja biar tersingkap, lama-lama batal lah. Bukan pasal kawan dia, pasal dia sendiri pun tak boleh macam tu. Kalau laki, boleh pakai seluar katuk pendek sembahyang seorang-seorang, tak apalah ustaz, tak ada siapa nampak. Bukan masalah tak ada siapa nampak, syarat sah tutup aurat. Bukan kira ada orang ke, 10 orang ke, adik tengok ke, kakak tengok ke. Pasal ini sembahyang, dia bukan macam kita duduk kat rumah tengok TV, tak pakai tudung, adik ipar perempuan ada, okey boleh. Tu tengok TV. Kalau sembahyang dia kena tutup juga, walaupun dalam tu semua perempuan. Tak ada pula mak tiba-tiba sembahyang, mak ni tak pakai tudung ni, engkau je ada sini. Ni bukan macam ni cerita dia. Syarat ni bukan pasal ada orang tak ada orang, seorang-seorang pun macam tu. Kalau kita kata kita tak perasan, Tak perasan memang tak ada masalah lah San. sekarang ni kita ni darurat, lelaki, kita ada keluar baju dah kotor dah, keluar. Lepas habis sembahyang, lepas habis sembahyang tengok kita busy pula tadi. Tak payahlah. Benda itu kita tak pasti. Lain koyak. Koyak ni pasti nampak. Bor-bor kat belakang kita tengok, aduh berlubang dah ni. Ini memang tak boleh. Kalau zip, kadang-kadang dia tak menampakkan apa-apa. Jadi tak bolehlah nak andai tadi nampak ni. Zip dia tak sama dengan koyak. Jadi kalau zip, aku rasa nampak lah kot. Tak bolehlah rasa-rasa macam tu. Lainlah kalau kita sujud-sujud, aduh.
Dan nampak macam tu, dia memang batal lah. Ataupun tak batal, terus zip. On the way, On the way tu kita nampak dia buka, kita duduk tak batal kan? batal. Dia sujud-sujud, apa ni? Ustaz, kalau tengah solat tu dia terkoyak, kira terbatal kena solat semula. Kalau dia sedar. Kalau dia sedar habis semayang pun, masih ada waktu dia kena semayang balik. Kalau ada waktu lagi. Kalau dah lepas, burn. Nabi SAW pernah semayang taik dekat kaki. Najis ada kat kasut dia. Bukan taik lah, tak tahu apa najis. Jibril datang tegur, dia buang tengah semayang. Orang lain dia lagi nak buang juga. Ingatkan syariat baru. Nabi jadi imam. Tengah-tengah semayang tanggal selipar. Lepas tu sahabat tanyalah, kenapa tadi kau buang selipar ni? Tak ada, tadi Jibril datang pesan kat aku, salah satu kasut aku ni ada najis. Buang. Sambung semayang. Sebenarnya 2 rakaat lebih kurang dia dah kena najis dah. Tak ada pula Jibril cakap dah Muhammad, 2 dah batal, kau buat semayang lagi sekali. Tak ada. Semayang ni tak tahu kau jadi apa pun, bila tahu settlekan. Ada pula ni, apa ni kita punya serban ni, darah ni, kita duk sembelih apa kan. Aduh, Allahu Akbar, dah takbir. Tak habis buka benda ni, buang tepi semayang lah. Habis dia tahu rakaat kedua ustaz, rakaat pertama tadi tak ada hal. Bila tahu bila tahu. Kadang orang semayang dah terbuka sana terbuka sini, tapi kalau yang rukuk belakang nampak tu, dia mesti tahu. Dia buat tak tahu je. Yang nampak spenda ni, dia rukuknya nampak seluar dalam, dia sejuk je belakang, takkan dia tak tahu. Itu jahil. Kalau dia tahu, dia kena tarik macam tu. Tapi tara mana boleh tarik, dah kena tangan satu kat belakang je dah. Baju pendek. Baju pendek macam baju tukang jam lah. Bahaya. Kalau nak semayang pakai baju tu masalah. Ada juga menyerupai Tu pergi azan kejap. Tu kita sambung sikit. Baju tu kena adjust sikit tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada buku sifat 20. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih Aloe Vera Kulim. Terima kasih menonton. Allah Akbar, Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة.
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah rabbah hazilah wa titamati wassalati qaimati mamadani wasilata wal fadilah wa ba'atkum maqama mahmud lillazi wa ta innaka la tuliful mi'ad. Amin. InsyaAllah nanti kita sambung lagi. Nanti saya kena tengok ni sikit. Takat tu dululah. Nanti kita akan jumpa perkara yang batalkan solat kan. Tu penting tu. Tadi soalan boleh insyaAllah.